Okay, be prepared with your textbook, notebook, and also your workbook. Okay, so this is my PowerPoint. Oh, okay. Okay, habis. Okay. Okay, can you see my PowerPoint? Pak, slownya suara. Cepat makan tak tadi? Okay, so now tajuk yang sama, speed and acceleration, tapi part 2 tu kita akan tengok pada acceleration ataupun pecutan Okay, sebelum cikgu keluarkan pecutan ni, macam biasalah kita nak brainstorm, kita nak fahamkan dengan ayat kita sendiri what is actually with the meaning of acceleration tu. Apa maksud pecutan? Yang kamu tahu, yang kamu faham. Cuba bagi explanation ataupun apa dia? Kelajuan. Kelajuan, acceleration, pecutan. Kelajuan. Ada tak apa-apa yang boleh dikaitkan dengan formula laju sebelum tu? You can open the textbook untuk refer ataupun macam on your own words kan, pecutan. Apa kau faham dengan kata pecutan tu? Kelajuan tu tak sama dengan laju tu ke? Ya. Ketepatan. Apa dia? Ketepatan. Kecepatan. Ketepatan. Ketepatan tak ada sangat lah. Dia memang betul tadi kelajuan tu, tapi kalau acceleration pecutan ni, okay, I give you a situation just imagine you are a sprinter. Sprinter tu yang lari 100 meter tu. So at the beginning tu kamu belum lari. So kat situ ada laju, ada speed berapa? Sebelum lari speed berapa? Kalau tak lari, tak bergerak, tak moving, speed berapa nilai kat situ? 0 cepat. km per hour. Cikgu nak bagi orang berfikir. Berapa? Berapa head? 0 km per hour. You are not moving. 0? Yes. 0. Yes, 0 So dia stationary pula. Dia tak bergerak. So dia akan start dengan 0 km per hour. And then kamu akan bergerak untuk lari tu. So dia akan buat penambahan lah, adding the speed. Dan kamu pun lari laju lagi. Bila kamu nak nampak garisan pendapat, lagi laju kan. So whenever we have changes in speed, dia akan ada perubahan dalam laju in speed and with time taken tu, dengan masa yang diambil. So itulah yang kita panggil sebagai acceleration, pecutan. Okay, so this is the meaning of acceleration, and kita ada satu lagi deceleration. Kalau acceleration tu pecutan, deceleration is pecutan dalam bahasa Melayu lah. So as you can see here, ia takrifkan acceleration tu sebagai, dia bagi situation sprinters begin a race at the starting line. Okay, macam cikgu cakap tadi. Once the race begins, their speed will increase as they sprint towards the finishing line. Mula-mula 0 km per hour, and then dia akan start moving tu, dia akan tambahkan kelajuan. Lagi dah dekat finishing line, lagi dia akan tambahkan kelajuan. Tapi dia akan stop lah dekat finishing line tu bila dia dah ni kan. So the increase in speed results in acceleration.
Penambahan laju akan menyebabkan pecutan. So, after they have passed the finishing line, they will slow down. Bila dah sampai garisan penamat, of course dia akan slow down kan dia punya speed tu sebab dia nak berhenti kan. So, the action that they want to slow down tu, kita akan panggil deceleration because the decrease in speed tu menunjukkan itulah deceleration ataupun yang pecutan. Alright, faham? So ada dua keadaan kat situ bila kita lari laju tadi. Mula-mula acceleration and then dekat finishing line tu kita akan ada deceleration. Okay, faham? Faham cikgu? Faham, teacher. Alright. So this is explaining the meaning of acceleration and deceleration. Okay, tadi situation sprinter. So ini ada, kita nak terangkan lagi sekali acceleration and deceleration. The change of speed can be calculated by finding the difference between the final speed and the initial speed of a linear moving object. So part yang penting kat sini, poin yang penting kat sini adalah the change of speed. Kalau bahasa Melayunya perubahan laju, boleh dikira daripada difference between the final speed and the initial speed of a linear moving object. Okay, so maksud tadi perubahan laju tadi boleh dikira dengan kadar perubahan laju. Kalau bahasa Melayu kadang-kadang dia kadar perubahan laju. Kalau bahasa Inggerisnya rate of kadar perubahan laju, rate of changing speed kot, kadar changing speed. Nampak tulisan cikgu tu? Kalau merah tu. So actually Nampak. dalam nak kira acceleration ni, okay, dalam buku teks dia tak ada tuliskan, dia tak ada stated dia punya formula to find acceleration or deceleration tu. But I will give to you the formula. Dia tak bagi directly, indirectly dia tak bagi, tapi dia ada stated kat sini different between final speed and the initial speed of a linear moving object. Maksudnya untuk cari pecutan, kamu kena cari dulu perubahan laju. Nak dapat perubahan laju macam mana? Kita tolakkan laju akhir dengan laju awal. Okay, final speed minus initial speed. Okay, then the increase in speed results in acceleration and the decrease in speed results in deceleration. Yang ini diulang balik yang tadi lah. Therefore, acceleration and deceleration is a rate involving speed and time. Ini tak refer to acceleration and deceleration. Okay, pecutan ataupun yang pecutan adalah kadar yang melibatkan laju dan masa. Alright? Boleh difaham? Okay. Untuk bab ni memang cikgu kena explain betul sebab nanti dia akan melibatkan conversion of units, penukaran unit macam laju itulah. So kita kena mahir lah. Okay. So can I go with example one? Boleh Tadi ada Boleh. soalan tak? Boleh, Tak teacher. Okay, boleh Tak ada. Okay, alright. Macam ni, dalam buku, ini memang daripada buku lah. Cuma cikgu keluarkan bagi senang kita tengok Cuma dalam buku, kalau kamu pegang buku sekarang, memang kamu cari formula tak jumpa kat situ. Nanti cikgu tunjuk macam mana dapat formula pecutan tu lah. Tapi yang ini, dia suruh cari apa? Pecutan lah kan? Okay. A racing car accelerates from a stationary state and reaches a speed of 120 km per hour in 6 seconds. Calculate the acceleration. Okay, so dekat sini dia kata
satu kereta lumba accelerate, dia memecut ni from a stationary state. So kamu kena fahamlah what the meanings of stationary state. So as you can see here, I give you the meaning of stationary state. Ada ke attention ni. Dia kata stationary state is the fixed state of an object, whereas speed dia akan equals to kan zero. Macam yang kita tak lari tadi lah, kita belum start lari lagi kan. Speed dia kan zero. So kalau kita boleh letak, jadi kat sini 0 kilometer per hour. Okay, reaches a speed. Okay, this is lagi satu speed. This is time. Okay, tadi dalam dia punya takrifan acceleration. Okay, ini dia punya formula. Acceleration okay, equals to, okay, ini boleh masuk dalam nota. Final speed minus initial speed. Okay, and then kita akan bagi dengan final time over initial time. Okay, nampak formula ni? Ada dalam buku. Dia suruh kita kira acceleration tapi tak ada formula. Okay, so this is the formula. Alright. So, whenever kita dapat soalan, apa jua soalan, kita dah ada formula, kita tahu kita nak cari acceleration. So you must identify what is the final speed, what is the initial speed, final time, initial time. Okay, kalau tak ada final time, initial time, that means dia dah siap tolak kat situ lah. Macam 6 second ni kan, dah siap bagi 6 second. It means kalau kita tak bergerak lagi, tak ada lagi speed, memang masa pun 0 second kan tak bergerak. So sama juga kalau kita buat kat sini, final time dia 6 second. Initial time dia 0 second. So kalau 6 tolak kosong pun jawapannya kosong kan. Okay, so kat sini dia buat change of speed 120 km per hour minus 0 km per hour. Alright, and then yang ini Okay, yang ini tadi kita identify which is the final speed dekat cerita ni. What is the final speed of this situation? 120 120. Yes, 120. So that's why dia bagi kat sini 120 start dulu kan. Sebab ini adalah final speed. And then yang ini initial speed lah 0 ni. So dia tolak 0. So we get 120. Okay. So now sebab kita punya unit 120 km per hour tapi masa dalam 6 second. So dia punya unit tak sama kan. So we have to change the hour here into second dulu. Okay, so kita kena buat macam kita buat lajur itulah 120 km per 1 hour and then atas tak ubah apa-apa kilometer ni 60 tu times 60. Why we have to 60 times with 60? Because 1 hour is 1 hour is 60 minutes. Okay kan? 1 jam 1 hour is 60 minutes. And then apa nama ni? 1 minute equals to 60 second. So that kita kena darat lah 60 kali 60. Ni cikgu cerita kalau ada yang tak faham lah kenapa dia kena darat 2 kali sebab kita kan dah belajar masuk sekolah dah kan. Hour bukan pada minit, bukan pada second kan. Kan? Tak? Ni kali 60, ni kali 60 kan. Kalau Costa dia bagi 60, bagi 60, betul? Betul. Kita boleh darat 62 kali lah. Okay, so we already get 0.033 km over ataupun per s ni second over second. And then barulah kita akan bahagikan dengan 6 second. Okay. Ini ada masalah tak sampai sini? 0.033
Kita bagi dengan 6. Cuba kamu tekan kalkulator ya, pegang kalkulator sekali. Kamu tekan kalkulator, betul tak dia dapat tu? 0.0056. Betul tak? Siapa tak? Tekan kalkulator. Dapat? Betul. Betul. Because kita punya unit tadi dah sama second So lastly kita tulis kilometer per second sekali lagi. Or we can write down as kilometer per second. Ada power of 2 lah dekat sana. Okay, dua-dua ni kita terima lah acceptable. Boleh guna yang macam ni ataupun macam ni. Okay, any question? No, teacher. Okay, so far so good. Alright, we go to example 2. This is a motorcycle move from a Teacher. stationary Yes, yes. Kan bila tekan 0.033 divide by 6 kan? Okay, Dia dapat yang 5.5 yang ada kuasa 3 dekat atas tu. Kuasa 3 tu maksud dia negatif kan? Certain calculator dia bukan certain lah. Most of calculator kita dia akan keluar macam tu. Kalau dia nombor tu ada 0 point kat depan dia, dia akan keluar dekat kuasa, ada kuasa 10 and then negatif 0.3 kan? Dia kamu kena gerakkan titik perpuluhan dekat tengah-tengah 5 tu macam ni. Kamu dekat kalkulator dapat 5.5 kali 10 kuasa negatif 3, right? Okay, that means 5.5 tu kamu kena gerak ke depan 3 kali. 1, 2, 3. So 0, 0.0. 5 pula 6 kan? 6, sorry. 6. Faham tak? Okay. Dia gerak titik perpuluhan tu. Sebab kalkulator dia akan keluar macam tu. Sebab kalkulator 570 ni dia untuk menengah atas kan? Sebab menengah atas tak, dia dah faham lah kalau macam tu dia akan macam ni. Sebab dia tajuk apa tu? Piawai, nombor piawai. Dia tak boleh nombor tu biar macam dia kena jadikan kuasa 10. Okay, so example tu, okay again. Kat sini stationary state, okay kita dah tahu dah biasa pula stationary state accelerates uniformly to reach a speed of 20 in 5 seconds. So formula tadi ingat balik lah. So kat sini stationary state ni dia akan jadi sebagai initial speed. 20 jadi final speed. Cikgu punya huruf je dia lebih panjang. And then this is time. Okay, straight away je lah dapat. Alright, boleh? Boleh. Okay, ni tak ada mencabar sangat lah. Soalan direct. Okay, tadi ni dia sambung kat sini situasi dia. After the motorcyclist applies the brake, maksudnya bila dia jalan tu, tiba-tiba mungkin dia nak berhenti. So dia akan brake lah. The motorcycle moves slower at a uniform rate until it stops within 4 seconds. Okay, dia tak akan berhenti brake mengejut. Kalau brake mengejut, pemandu akan jatuh. So dia akan brake tu slowly. Pada dia kata at a uniform rate dia sampai dia berhenti dalam tempoh 4 second dia. So what is the speed of the motorcycle? Okay, tadi yang example tu yang first ni, ini ialah acceleration because dia adding dia punya speed. Okay, dia faham? Untuk yang sambungan dia, adakah acceleration kalau dia dah slow down? Kalau dia slow down, acceleration ke? Tak. Deceleration. Tapi still kita kena pakai formula acceleration jangan pula cari formula deceleration, memang tak ada, formulanya sama tapi kita akan sebut nanti that is deceleration. Ataupun kena letak simbol negatif. Okay, tengok kita dah tahu ini. So kat sini kena identify lah. So now what is the initial speed, what is the final speed for this situation? Okay, you must understand what is the
initial speed kalau situation sekarang ni? Boleh tak? Dia akan slow down tapi dia belum berhenti. Dia faham tak? Slow down tapi dia tak berhenti. Dia disambungkan dekat sini tadi. Kalau kat sini dia kata dia accelerate, dia mecut tu sampai dia dapat 20 meter per second, right? Betul? Betul. Dia dah sampai maksimum speed dia 20 meter per second. Okay, dekat sini kalau dia dah maksimum 20 meter per second, that means 20 meter per second ni dia akan jadi initial Speed. speed. Bila dia brake tu, dia betul-betul dah stop. So now 0 meter per second dia akan jadi sebagai final speed. That is why 0 minus 20 here. Okay, dia faham? Lain-lain ada? Boleh. Okay. So you must identify by yourself. Kalau dia sambung cerita macam ni. So 0 minus 20 over 4, of course lah dia akan jadi negative here. So we no need to change the unit here because the unit dia sama, sini meter, sini second. So tak ada problem lah kat situ. Just kita bahagi je. So kalau kita, kamu tengok ada different. Sini ada negatif, sini tak ada negatif. Okay. Soalannya kenapa? Kenapa sini ada negatif, sini tak ada? Nampak tak attention kat tepi ni? Nampak tak attention ni? Nampak? Okay, sekarang dia cerita kat sini. For deceleration, the negative sign does not need to be written. Kalau kita ada perkataan deceleration macam ni kan. Thus, deceleration is 5 meter per second. Yang pecutannya ialah 5 meter per saat. Sebab ada perkataan deceleration ni, tak perlulah. No need to put negative sign before number 5 here. But kalau kita tak cakap deceleration tu, kita kena sebut acceleration is negative 5 meter per second. Okay, acceleration ni negatif. Kalau deceleration, ayat depan ni ada deceleration sama dengan 5 sahaja. Tak perlu ada negatif. Okay, can you understand me? Faham tak cikgu cakap tadi? Yes. Okay. Yes. So nanti next time jumpa tu, ni cikgu cakap itu. Kalau dah malas nak deceleration, tulis je lah negative 5. So kita tahu itu adalah deceleration. Okay, ini just dia nak tunjuklah common unit yang kita gunakan lah. Kalau kilometer ni biasanya dengan hour. Kalau meter biasanya dengan second. So kalau dia accelerate, dia akan jadi kilometer per hour. Meter per second. Ini yang biasa kita pakai unit untuk acceleration ataupun deceleration. Alright. Okay, we go to the next part, unit conversion. Dia sama macam speed, ada juga unit conversion. Okay, kita kena stop pukul 11 kan? Yes. Kalau tak sempat biasanya kita sambung esok hari Jumaat ya. Okay, kita sambung esok. And kamu tengoklah nanti dalam buku yang mana boleh cuba buat. Okay, unit conversion. Okay, yang ini. Sekejap. Kerja ni kira dah. Sebab ada part yang kamu boleh buat dulu hari ni. Kalau nanti esok kena bincang balik. Dan aku kerja jap. Cikgu kena habiskan unit conversion ni dulu. Okay. Okay, so kita tengok convert 420 meter per minute to kilometer per minute. Kalau dengar macam pening je kan. Okay, sebenarnya dia nak kita tukarkan meter ni kepada kilometer. Yang lain ni minit per minit tak payah. Ini je kita tukar. So first step, langkah pertama 420 ni tadi per minit ni, kamu buat dalam bentuk macam ni. Okay, tukarkan macam ni 420 meter slash minit ni, tapi per minit ni yang per minit ni.
per minit ni letak bawah. Okay, and then kamu tukar yang ini pula, yang atas ni pula kepada bentuk ni. 420 meter per minit ni yang slash tadi and then lepas tu kan dia per ni adalah simbol bahagi kan, so bahagi minit kan, betul? Hello? Okay, bahagi minit and then ni tulis balik. Kenapa dia buat darab 1 meter? Sebab kita nak tukarkan meter tu kepada kilometer. So 420 times dengan 1/1000 kilometer. Ini kena ingat conversion yang kilometer change to meter to cm to millimeter tu. Ni tukar ni jadi 1000, kalau constant dia kena bahagi 1000. Itulah yang kat sini, yang bawah ni. Okay, dia kena buat 1/1000 kilometer. Yang the rest ni, yang lain ni tak ada masuk tapi nanti kita kena buat yang tu ni lah. So bahagi dulu, kita tekan kalkulator 420 darab 1/1000 ataupun 420 ni bagikan dengan 1000. So nanti kamu akan dapat 0.42 kilometer. So apa yang cikgu nak tunjuk yang kat sini lah. Ni fokus kat sini Okay, nombor tu kamu dah dapat dah. And meter pun dah tukar kepada kilometer. Okay, fokus kat sini. Okay, simbol bahagi kalau skor rendah, cikgu banyak kali cakap bahagi ni kita mesti tukar kepada darab. Bila kita tukar darab, apa jadi pada minit tadi? Jadi songsang 1 per minit macam ni. So that's why nanti jawapan akhir kita unit dia kilometer slash minit kuasa 2. Sebab kat bawah ni minit darab minit. Jadi minit kuasa 2 ni. Okay, boleh? Boleh cikgu. Okay. InsyaAllah. Ada, insyaAllah. Minit ni, minit pula. Conversion ni dia mencabarlah, kalau simple-simple ni okey lagi lah. Nanti kita tengok. Tapi kita try buat latihan lah banyak. Baru okey. Sekejap cikgu nak sampai mana. So program ni tak sempat kot. So program ni cikgu sama esok cikgu habiskan yang ni lah. Yang conversion. Okay, yang ini Rani cycles for 3/4 of an hour from her home to the cultural festival held in the city with a speed change of 18 km per hour. Travelling to the cultural festival takes 40% less time compared to the time for the return trip at the same speed change. Calculate the difference in acceleration between the trips to and from the cultural festival. So maksudnya dia Rani ni dia naik basikal pergi ke cultural festival perayaan kebudayaan kan. Dalam tempoh 3/4 jam. Dengan speed 18 km per hour, sejam sejauh 18 km. So kat sini bila dia bagi dah okay, dia bagi kat sini masa tempoh and then dia bagi speed change. Actually speed change, dia tak bagi initial ke final speed ke tak. Tapi dia kata speed change, maksudnya perubahan laju kan. So kalau dah siap-siap bagi perubahan laju, kita tak payahlah kita tak payah tahu pun initial ataupun final speed tu berapa. So kita boleh cari terus acceleration dia 18 km per hour per dengan 3/4 hour ni dapat 24. Okey, kat sini cuba kamu tekan kalkulator untuk macam mana nak dapat 24 tu. Dekat sini lah tadi kita pakai 18 km per hour ni kan bahagi 3/4. Lepas tu apa kita kena buat? 18 km per hour darab apa? Hello? Ada orang tanya? Ada cikgu. 4/3. 4/3. Okey. Kan kalau kita buat dia dapat 24 kan? Dapat tak 24? Dapat. Right. Okay. So now dia kata ini adalah masa dia pergi. Ini adalah penjemputan dia pergi. Tapi dia kata bila dia balik 40% less time.
40% less time. Maksudnya masanya jadi kurang daripada 3/4 jam tadi kan. Okey, jadi kamu kena cari dah 40% yang kurang berapa. 40 over 100 ni darab dengan 3/4 dapat 0.3 hour. Okey. Masa pergi 3/4. So 3/4 tu bersamaan dengan 0.75 hour. Okay, so 0.75 hour minus dengan 0.3 dapat 0.45. Ataupun tak nak buat penolakan ni, kamu boleh buat 60 per 100 darab dengan 3/4 hour. Betul kan? Kita akan terus dapat 0.45 kan? Ya, kenapa 60? Kenapa 60? Kenapa 60? Because dia kata dia balik tu masa yang dia ambil kurang 40%. Kalau kamu nak guna cara yang dalam teks ni, kamu kena buat penolakan kat sini kan 0.75 mana dengan yang nilai 40% tadi 0.3. Kalau tak nak shortcut, kamu terus dah 100 minus 40 kan 60%. So 60 over 100 je lah. So terus dah dapat. Okay. Kan belajar sekolah rendah dulu kan? Ada. Ada. Kan tunjuk dua cara. Then dah tahu masa ni, barulah kita boleh buat acceleration during return trip. Maksudnya waktu dia balik. Balik dia 18 km tadi. Okay. Dia dapat 40 km per hour. Tapi dia nak different pecutan masa dia pergi dengan balik. Pergi dia punya laju, pecutan dia adalah 24. Ni pergi. Masa dia balik, dia pecut lagi nak balik cepat. So pecutan dia adalah 40 ni. 40 ni. Jadi tolak je lah. Sebab dia nak beza. Different in acceleration. Pergi dengan balik. So dapatlah 16 km per hour. Okey. Boleh ke? Boleh. Cikgu. Okay. Ni example yang last yang perempuan ni cikgu masuk esok. Okay. So example last ni pukul apa? Nanti masuk pukul 11. Okay, cikgu akan stop sebelum pukul 11. Okay, Sami drove at a speed of 70 km per hour. He increased his speed to 100 km per hour in 30 minutes. Calculate the acceleration in A, kilometer per hour. And the second is kilometer per hour per second. Okay. So now, kamu kena cari dulu acceleration. And then after that baru dah kamu tukar kepada soalan yang dia nak ni, A dengan B. Alright. So drove at speed 70 km. What is 70 km per hour? Ni speed apa ni? Tengok ni. Ni apa? Ini kita panggil speed apa? Y. Initial. Initial speed. Nah, yang ni? Speed akhir. Final speed. Final speed. Final speed. And this is the time. Okay. And then itu yang dia buat kat sini solution dia. 100 minus 70. Di 30. And then 30 tu bahagi dengan 30 minutes kan. Tapi macam tadi lah example 5 tadi. Ini hours, ini minutes. So tak boleh lah. Satu jantan, satu betina. Mari bercampur kan. So kena tukar dulu. Tukar yang siapa? Tukar yang minit. Jangan tukar jam kepada minit sebab soalan ni dah. Dia nak hour per hour kan. Kalau tukar minit, jam kepada minit susah lah pula. Tukar yang minit bawah ni. So how to change minute into hour? 30 lagi 30 over 60 so that dia akan dapat 1/2 hour. Okay, then kita bahagi macam biasa lah. 1/2 ni 30. Macam mana 30 bahagi 1/2 dapat 60 Boleh lah 20 darab 2/1. Saja je tu 30 tadi kan. Kita prinsip kita buat 30
bahagi 1/2 30 darab 2/1. That's why dapat 60 km/h. Okay, kalau kamu ada tanya, please stop me Cikgu akan stop cikgu pula mak ini. Kalau faham tak stop apa-apa tu maksudnya faham kot ya. Okay, untuk second part di time apa pula? km/h/second. Okay, kita punya acceleration tu okay, tadi time dia 30 minutes. Okay, yang ini kenapa dia tukar masa dulu sebab dia nak per second. Sedangkan masa kita 30 minutes. So minutes tu you must change into second first lah. 30 minutes times dengan 60 second. Sebab 1 minit sama dengan 60 saat. So dapat 1800 second. Okay, dapat ni barulah kita akan joinkan dalam formula acceleration tu. But apa? Tak payah tukar apa-apa sebab memang jawapan soalan tu dia nak second. So dah siap lah. Alright. Okay ke? Alright. Okay. Alright. Okay, tak ada masalah kan kot? Tak ada kan? Tak ada. InsyaAllah cikgu. So far so good. So I will stop my GM kejap lagi tapi cikgu akan beritahu kamu kena buat dulu muka surat 85 dulu lah hari ni. Nanti esok cikgu masuk problem solving. Problem solving. Cikgu exercise 85 je. Sebabnya belakang tu problem solving tu cikgu tak masuk lagi. Dan cikgu kata stop dulu sebab hari ni sejam je tak sempat nak masuk yang 4 hujung tu. Okay, kamu habiskan itu dulu, page 85. And then esok cikgu akan macam mana sekejap. Saya takut pula nak tunggu kamu buang masa lah pula esok. Kamu buat apa? Sempat tak? Sempat ada minit. Ataupun tapi tak adalah problem solving macam mana pun. Dia sama je. Macam ni lah. Dalam buku teks tu dia sama. Dia tak adalah problem macam mana. Cumanya sama je kalau kamu tengok soalan kat sini kan. Accelerate 4 km/h/second. Lepas tu dia driving 100. Kan benda yang kita buat juga tadi kan? Nak cari pecutan kan? Betul tak? Sama je kan? Cumanya dia ada missing value lah kat situ. Lebih kurang je. Ni pun yang macam tadi dia reduction of speed lah apa semua. Okay. Ini cuba cikgu nak sentuh yang ini apa? The diagram shows a speed time graph for the movement of toy lorry in 27 seconds. The deceleration of the toy lorry is 0.741. Calculate the speed. Yang ini adalah deceleration sebab graf dia menurun macam ni. Tak apa, cikgu minta kamu tengok je lah yang soalan penyelesaian masalah ni dalam buku teks. Sama je yang cikgu ambil ni. Macam tu kamu try 85 tu wajib try dulu. And then 86 tu kamu cuba jugalah sebab esok kita nak bincang lah. Esok ada banyak masa sikit, kita boleh bincang. Baik cikgu. Tapi yang hari ni make sure kamu try juga page 85 dulu. Alright. Okay. Alright. Okay. Alright. Okay, thank you for now. So insyaAllah I'll see you tomorrow. Thank you teacher. Assalamualaikum. Salam. Thank you teacher. Share. Okay. Thank you teacher. Alright.